Kita masuk hadis yang ke-8. Al-Hadisus Samin. Ya, hadis yang ke-8 muka surat 160. Ani bin Umar, ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Matan, ya, sanadnya siapa dia? Ani Umar ni sanad, ya. Sanad pada hadis ini iaitu anak kepada Umar radhiyallahu anha. Bila kalau Umar radhiyallahu anhu tapi anaknya radhiyallahu anha, maknanya anak pada Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Matanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu zalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ni dinamakan hadis muttafaqa alaih. Tulis sana muttafaqa alaih. Apa makna muttafaqa alaih? Bersetuju dua perawi yang terkenal, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab itu namanya hadis muttafaqa alaih. Ya, diterima. Apa dia? Terjemahan hadis tersebut yang ke-8 dari anak Ibnu Umar. Dari Ibni Umar, anak kepada Umar. Anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Rasulullah ada bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengucap kalimah la ilaha illallah. Tak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah supaya memerangi orang kafir sehingga mereka itu taat kepada ajaran agama Islam dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya syahadah lah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan anna Muhammad Rasulullah, bahawasanya Muhammad itu ada Rasulullah, dan mereka mendirikan sembahyang dan mereka mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka berbuat yang demikian itu, terpeliharalah mereka daripada aku. Terpelihara mereka daripada aku, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab perhitungan mereka atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beginilah, orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW, Allah memerintahkan orang-orang kafir ini supaya diperangi, ditawan, ya, bukan zaliman, supaya mereka tu tahu siapa Tuhan yang sebenar, Allah tu. Ini dia sembah benda, ya, patung, batu disembah, Allah tak tahu betul lah. Patung yang tak pandai bergerak disembah, minta dengan patung, ada kepatut. Minta dengan orang pun belum tentu dapat, tak? Di patung yang bodoh dia melanggar. Aku minta dengan kamu, patung pun tak tahu nak jawab. Kan bodoh dia. Bodoh tak bodoh? Benda ke minta? Minta dalam hari tu. Mari, aku nak minta, aku nak kaya dia. Dia pun tak jawab. Dia pun dia letak di situ. Benda. Sebab itu salah meletakkan Allah yang sebenar, Tuhan tu dia tak. Dia tak salah meletakkan fahaman yang sebenar. Mereka banyakkan menyembah benda. Patung dibuat cantik-cantik, dibentuk macam
Kalau Hindu lah. Tak? Kalau Cina gambar lah macam-macam Cina boncit lah apa. Sebab dia tak faham. Dia tak dapat hidayah Allah. Jadi zaman Rasulullah SAW Allah perintahkan perangilah mereka ini. Ya tak? Perangi mereka. Kalau dia tak ikut agama Islam. Tapi kalau dia tu orang yang beragama Islam, maka ya santunilah mereka. Tahu santuni? Hormati mereka. Ni. Hadis ini memberi arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah SAW supaya memerangi mereka-mereka yang menyembah selain pada Allah. Supaya mereka itu memelihara akan zakatnya, mengeluarkan zakat. Apabila mereka berbuat yang demikian itu, terpeliharalah mereka daripadaku. Aku tak perangi mereka. Dia dah masuk Islam. Ya, dia pegang agama Islam. Kami tidak perang. Islam adalah bersaudara. Dan mereka, harta mereka kami selamatkan, jaga mereka kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka atas Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasan daripada hadis tersebut ataupun sarah ataupun penjelasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah. Dari siapa? Dari Abdullah. Jumpa tak buku surat? Dari Abdullah. Abdullah bin Umar. Disebut dia tadi Adi bin Umar. Nama anak Umar tu siapa? Abdullah. Abdullah bin Umar. Dan mempunyai nilai hukum yang amat penting dalam hubungannya dengan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Iaitu sejauh mana peperangan itu dilakukan. Dan bilakah pula masa diberhentikan peperangan. Jadi adalah ulasan, ya tak? Dasar perintah supaya diperangi orang-orang kafir itu supaya dia mentauhidkan Allah yang sebenar. Ni. Sebab mereka ini tak tahu, tak dapat hidayah. Ada kepatut, ya, buat gambar patung gajah lah, ya, macam-macam, kera lah. Lepas tu disembah je. Ya. Adakah boleh dapat kita bantuan daripada Allah? Ya. Tak boleh. Kecuali yang memberi adalah Allah. Perkara-perkara peperangan terhadap manusia. Perintah memerangi manusia. Hadis tersebut menerangkan bahawa baginda Rasulullah SAW ada bersabda bahawa kata Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah supaya memerangi manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang macam mana? Yang disuruh diperangi itu manusia macam mana? Manusia yang diperangi itu ialah bukan sekalian manusia. Bukan kira orang semua manusia nak diperangi. Tidak. Manusia yang diperangi itu tetapi penyembah berhala yang sudah nyata permusuhan mereka. Mereka terang-terang menyembah berhala. Dia diperang. Kan dulu berhala besar-besar. Kita ni berhala kecil-kecil. Ya. Kadang-kadang tak faham lah kita. Sebab dia tak faham, tak dapat hidayah. Yang batu dibuat cantik-cantik, disolek. Kalau gambar tu lawa tak apa. Gambar ni lah, tengok pun seram sejuk tengok gambar ni. Patung yang dibuat, pernah tak kamu pergi tengok patung? Patung Hindu macam mana, ya tak? Kita tengok pun seram sejuk tengok. Sebab dibuat yang bentuk yang menakutkan. Ya, menakutkan. Itulah yang dipinta. Tak bergerak. Bertahun-tahun tak bergerak situ. Tak bergerak apa, kita yang gerakkan dia. Ya tak? Manusia yang gerakkan dia.
bukannya siapa. Itulah yang nak diminta. Itu sebab tak dapat hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilihat oleh panca indera, tapi dia ada. Dia dilihat oleh mata hati. Kita melihat Allah Ta'ala dengan mata hati. Sebab mereka tak nampak, dia nak benda tu nyata. Benda tu ada. Nampak. Sama gerak tak gerak itu lain cerita, kata dia. Ya tak? Kau ni bodoh ke tak bodoh lain cerita. Kau lawa tak lawa lain cerita. Yang penting kau ada. Ini pahaman mereka. Benda nak ada. Padahal tidak memberi bantuan kepada mereka. Ya tak? Itu dia. Dia namakan bukan penyembahan. Puja. Dipuja. Ya tak? Pujaan. Jadi manusia, benda ini yang dihalang oleh Rasulullah SAW. Ya. Maknanya mereka tidak bersyukur. Mereka diberi rezeki, diberi pinjam nyawa, diberi kesihatan, diberi penghidupan, tapi disembah benda bukan yang memberi pada dia. Ya tak? Sedangkan dia yang mengadakan benda tu. Lepas tu dia minta kat benda tu. Adakah patut? Ya. Kamu buat patung. Kamu yang buat. Ya. Kadang-kadang kita tengok kalau kita pergi negeri-negeri lain lah. Macam di Thailand kita lah. Tengok pergi Thailand tau. Diorang, dia punya berhala je besar-besar di Thailand tu. Lepas tu berhala tu dijual di kedai-kedai tepi jalan. Dibeli, lepas tu dipuja. Ada ke pening? Pening tak pening? Kalau orang berakal, dia pening fikirkan. Ya. Berhala tu letak tepi jalan berabuk. Ya, kalau berhala tu boleh lah tepi jalan kena hujan panas tu letak situ. Lepas kalau berhala tu boleh bergerak, boleh berpindah, tak apa. Ini dia tak pandai apa pun. 1 sen pun tak pandai. Itu pula dia minta dengan dia buat apa? Adakah logik? Logik tak logik? Tak logik. Tapi mereka tak dapat hidayah. Dia kata ini pula yang menolong dia. Menolong macam mana? Sedangkan kau beli di kedai, kau gantung letak satu tempat, muliakan dia. Kamu puja dia. Ada kadang-kadang benda ni tak faham. Sebab tak dapat hidayah. Betul tak? Hidayah tu mulia. Ya? Hidayah tu petunjuk yang baik. Sebab itu kita, Islam mengadakan penyembahan. Sembahyang. Sembahyang. Sembah Allah. Yang apa? Yang berkuasa. Sembahyang. Sembah Allah. Allah yang berkuasa. Allah yang berkehendak. Allah yang. Faham tak? Dia sembah perkataan sembahyang. Sembah siapa? Yang berkuasa. Yang berkehendak. Yang. Tu. Tak? Boleh faham tak? Kalimah sembahyang. Dia ada 2 makna di sana. Sembah. Makna sembah apa? Ya, menghadapkan diri kepada benda. Tak. Berbeza. Kalau sembah itu menghadapkan diri kepada pencipta. Pencipta kita siapa? Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang berkuasa, yang berkehendak. Itu sebabnya sembah yang Allah Ta'ala. Ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, yang. Itu sambungan daripada perkataan sembah yang. Boleh faham tak? Itu namanya sembahyang. Sembah yang. Ya, kita sembah Allah kerana Allah itu yang memberi rezeki. Kerana Allah itu yang mengurniakan kehidupan. Kerana Allah yang berkuasa. Kerana Allah yang berkehendak. Kerana Allah yang hidup. Kerana Allah yang apa? Yang kekal abadi. Kerana Allah yang. Itu namanya sembah yang. Boleh faham tak? Kalau kamu boleh faham, kamu boleh menguraikan tentang sembahyang. Sembahyang. Bila sebut sembahyang. Baik. Jadi kita fahamlah. Allah itu
perlu ada penyembahan Allah itu. Kerana kenapa kita sembah Allah? Kerana Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa. Allah, semua Allah. Kita ni hidup pun kerana Allah menghendaki kita hidup. Kalau Allah tidak menghendaki kita hidup, kita akan mati. Itu ilmu akidah kena faham. Baik. Itu pemahaman perkataan sembahyang. Baik. Disebutkan berlawanan dengan kesucian dan ketinggian roh pengajaran Islam yang murni. Jadi Rasulullah SAW memerangi penyembah-penyembah berhala. Jadi orang-orang yang menyembah daripada selain pada Allah akan diperangi oleh, ini tugas Rasulullah, akan diperangi oleh baginda Nabi Muhammad. Yang menyembah berhala, yang memusuhi secara terbuka kepada Islam, dan memerangi itu hendaklah diteruskan terhadap mereka hingga mereka sanggup melaksanakan 3 dari rukun Islam. Apa dia? Pertama, mereka mengucap syahadah. Ya. Mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bahawa Nabi Muhammad itu ada Rasulullah. Kedua, mereka mendirikan sembahyang. Ketiga, mereka mengeluarkan zakat. Dia yang kuat. Ya, pertama, mereka mendirikan, mereka naklah bersahadah. Pengakuan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ya, jalan untuk dia memeluk agama Islam. Setiap belajar dia tidur, lena sungguh. Dia duduk ambil ujung sana. Mana kakak dia? Dia tak ada kakak di sini. Yang ada kakak mana tu? Kamu ada kakak sini? Yang dia tak ada kakak, sorang-sorang. Tiap belajar dia duduk ujung sana. Dulu tengah dia depan ni. Ya, ditegur-tegur dia lari sana. Pandai dia. Senang dia lena. Macam Syekh Adnan mengajar, dia tidur tak? Sama tak? Belah situ? Oh, dia suruh duduk situ? Gerak dia suruh duduk sini pula. Gerak dia, gerak. Kau duduk depan ni. Lena sangat. Sampai mimpi sampai Amerika. Angkat di sini. Apa kamu nak belajar macam mana? Setiap orang ajar kamu lena. Duduk sini depan ni. Angkat sini. Duduk dekat almari ni. Supaya kamu tak tidur. Ni tidur lena. Setan dugul, setan apa dah masuk ke mulut dia. Nganga pula tu. Kamu istimewa lah. Nak tengok tu, tengok sana. Ni, sini. Duduk sini depan ni. Duduk je, menyandar tu. Apa jelas situ? Situ tu nyandar kat almari tu. Menyandar kat almari tu. Almari, menyandar kat almari. Almari, tahu tak? Boleh. Betul. Dah, duduk. Kalau ngantuk juga, wallahu alam lah. Okey? Boleh dengar? Special kamu tu. Dia murid terbaik duduk depan. Siapa yang ngantuk lagi semua duduk depan. Tu, sana belakang ngantuk. Ngantuk tak ngantuk? Tengok mata dia merah je. Dia duduk depan sini. Jelas sikit. Ustaz tak nampak kamu. Baik. Baik, duduk depan.
Cepat. Sebab kamu tak dapat kecil. Bawa kitab tu. Apa bawa beg tu buat apa? Beg. Apa tu? Tinggallah. Apa duit ke? Duit. Bawa meja sini. Duduk depan dah. Macam tu. Kan special, elok. Kalau ngantuk juga tak apalah. Okey. Jadi Rasulullah SAW diperintah oleh Allah supaya memerangi penyembah berhala yang mereka memusuhi secara terbuka kepada Islam. Dan peperangan itu hendaklah diteruskan terhadap mereka hingga mereka sanggup melaksanakan 3 perkara daripada pengajaran Islam. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sembahyang. Ya. Yang ketiga, zakat. Jadi 3 perkara ni mesti dilakukan oleh mereka. Ya, pertama, pengakuan syahadah kepada Allah Ta'ala. Kedua, sembah Allah yang berkuasa. Sembah Allah yang berkehendak. Sembah Allah yang agung. Tak? Itu sebab dia dipanggil sembahyang. Faham? Ada berapa, dek? Diperangi mereka itu supaya apa? Ada dalam kitab. Diperangi orang-orang kafir itu, diperintah Allah Ta'ala suruh memerangi orang kafir itu. Apa sebabnya? Tak dapat kan? Sebab 3 perkara. Supaya mereka itu bersahadah, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, supaya mereka itu sembahyang, sembah Allah, bukan sembah berhala, bukan sembah patung. Sebab berhala dan patung tak boleh bergerak, dia juga benda. Faham tak? Yang ketiga, supaya mengeluarkan zakat kepada hak kita, kepada orang yang berhak lagi. Apa tujuan zakat tu? Tujuan zakat supaya bahagian kita itu agihkan kepada orang yang berhak. Fakir, miskin. Siapa aslab yang boleh menerima zakat? Siapa aslab yang boleh menerima zakat? Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, mu'alaf, saudara baru. Keempat, musafir. Orang yang musafir. Ya. Kelima, apa? Kelima apa? Kelima, amil. Siapa amil? Orang yang ngutip zakat. Amil. Kalau bulan Ramadan adalah amil. Keenam, keenam siapa? Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Kamulah.
Pelajar-pelajar mana ada pendapatan, kamu ada pendapatan. Itu sebabnya kamu boleh terima zakat. Orang bagi zakat kat kamu, kamu berhak sebab kamu Ibnu Sabil. Kamu masih belajar, tak ada kerja. Boleh menerima zakat. Sama ada zakat harta. Ada pernah tak kamu terima zakat? Tak pernah. Boleh menerima zakat. Ibnu Sabil termasuk. Jadi kamu, siapa dia? Kena mesti hafal lah. Pertama, fakir. Fakir maknanya orang tak ada rumah, tak ada kerja. Fakir. Fakir betul lah. Dia rumah tak ada, kerja pun tak ada. Pendapatnya Allah. Kedua, miskin. Miskin ni orang ada rumah tapi tak mencukupi. Cuba bayangkan. Pendapatannya sebulan, sekarang lagi kat Kuala Lumpur ni, kalau setakat dia pendapatan sebulan 1,000, tak mencukupi. Itu kalau ada rumah sendiri. Kalau rumah sewa, banyak. Tak? Rumah sewa nak dibayar, pening. Bukan rumah sewa sekarang murah. Satu bilik pun, kalau rumah kita sewa, ada 3 bilik. Satu bilik tu 400. Satu bilik. Kalau rumah ada 3 bilik, satu rumah tu, satu unit, ada 3 bilik. Bilik yang besar, 500. Bilik yang nombor 2, 300. Bilik nombor 3, yang kecil, macam store tu, macam store tu, 200,500. Sumbatlah kamu duduk situ. Mahal Kuala Lumpur ni. Ustaz tahulah. Sebab pelajar-pelajar mu'alaf ni pernah duduk sewa rumah kongsi. Ni satu bilik sumbat 4 orang. Tergantung sana seluar, tergantung sini seluar. Bayangkan satu bilik. Kamu balik rumah ada satu bilik kan? Duduk sebilik. Satu bilik berapa orang duduk adik-beradik? 2 orang. Itu pun sempit kan? Tak sempit? Tak apalah. Bilik besar kot. Bilik besar ni. Bilik besar okey lah. Rumah teres. Besar lah sikit. Ini Allah. Sewa bilik. Ya Allah. Rumah pula kongsi. Tak? Bilik mandi kongsi. Siapa dulu? Nak masak, siapa dulu? Inilah duduk rumah kongsi. Maknanya sewanya mahal, tapi dia punya penggunaannya baik. Sebab itulah kita kena yakin kita banyak bantuan daripada Allah Ta'ala. Allahus Samad. Adulah kita semua kepada Allah. Baik. Dijelaskan di sini. Yang kedua, mereka mendirikan sembahyang. Yang ketiga, mereka mengeluarkan zakat. Di sini mungkin ada orang yang berkata bahawa rukun Islam adalah 5. Tapi ini baru disebut 3. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tapi ini disebutkan ada 3. Saja daripada disebutkan di dalam hadis tersebut. Sedangkan 2 lagi tidak. Kenapa? Ya? Kenapa tidak disebutkan di sini 2 lagi itu? Demikian. Sebagai jawapannya, diterangkan bahawa orang yang tidak berpuasa tidak dibunuh. Orang yang dibunuh ni 3 je. Kumpulan 3. Pertama, dibunuh, diperangi kerana dia tidak menerima Islam sebagai agama. Kedua, dia tak syahadah. Yang kedua, dia tidak menyembah Allah, menyembah patung berhala. Ketiga,
dia tidak keluarkan zakat untuk hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebab itu diperangi. Ya. Sebagaimana berlaku di zaman kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Diperangi. Berlaku. Diperangi sebab dia tak keluar zakat. Orang tak puasa, tak apa, tak dibunuh. Orang tak pergi haji, tak dibunuh. Ya tak? Sebab apa? Tak mampu. Ada yang tak mampu. Tak? Tahun ini pergi haji paling ramai. Dapat kota. Alhamdulillah. Jadi, Islam ni adil lah. 3 perkara yang pertama. Iaitu orang yang mengaku adanya Allah bersahadah. Mengaku baginda Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang kedua, menyembah selain pada berhala, iaitu Allah. Kerana sembah. Siapa yang disembah? Allah yang berkuasa. Allah yang berkehendak. Allah yang agung. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Pecahan daripada sembah yang. Boleh faham? Boleh faham tak tentang sembahyang? Kalau nanti satu masa kamu disoal oleh orang, apa pengertian sembahyang? Dia. Ada soalan. Apa pengertian sembahyang? Sembahyang itulah suatu pengakuan. Ya, sebab itu kita wajib sembah. Sembah siapa? Allah yang berkuasa. Yang tu, yang. Boleh faham tak? Perkataan sembahyang. Manalah tahu satu masa orang persoalkan tentang apa pengertian sembahyang. Kita pun jawab pengertian sembahyang. Kita melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Kita melakukan rukuk, iktidal. Itu rukun. Faham tak? Kamu jelaskan begitu, dia jawab balik. Aku nak pengertian sembahyang. Kamu jawab, itu rukun. Nah, baca Fatihah, niat, itu rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? Ada 13. Kamu kena gunakan pemikiran kamu. Supaya orang faham. Apa pengertian sembahyang, apa rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Faham tak? Niat, takbiratul ihram, ya tak? Membaca, dia ada terbagi pada 3. Ya, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Itu rukun. Dia nak pengertian solat sembahyang tu, pengertiannya macam mana? Pengertiannya ialah kalimah sembah. Siapa nak disembah? Allah yang berkuasa. Allah yang agung. Allah yang wajib disembah. Allah semua Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang semua Allah. Itu kena faham tak? Perkataan sembah yang. Tapi orang tak faham pengertian dengan rukun lain. Tak? Syarat. Syarat lain. Syarat nak sembahyang mesti ada wuduk. Ada syarat dia mesti mempunyai air sembahyang. Nanti kamu dah dewasa, banyak orang soal kamu tau. Kamu sekarang sebagai pelajar, orang tak soal kamu. Satu masa kita tak tahu. Ya tak? Satu masa kamu jadi penceramah. Ya tak? Kita tak tahu rezeki masing-masing. Manalah tahu satu masa kamu jadi penceramah, kamu balik kampung jadi penceramah, jadi ustazah. Ya, Ustaz Rashid, ustazah. Itu rezeki masing-masing. Ya tak? Jadi kita faham hakikat fahaman ilmu hadis ini. Faham tak? Boleh faham? Sebab itu disebut 3 perkara dalam hadis ini. Dia tak sebut yang 2 lagi. Iaitu puasa dengan haji. 3 perkara yang mesti, yang diperangi oleh Rasulullah kerana
dengan syahadah, pengakuan baru tidak diperangi. Kedua dengan sembahyang, pengakuan bahawa kita menyembah Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang berilmu. Allah, 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 Allah. Semua. Yang. Faham tak? Tu. Jadi, yang ketiga pengeluaran zakat. Itu wajib tanggungjawab. Mesti keluarkan. Okey. Manakala yang kedua itu haji. Kalau mampu, tak mampu, tak juga menjadikan wajib. Ya tak? Rukunnya rukun, tapi tak wajib sebab tak ada duit. Faham tak? Nak pergi Mekah tak ada duit, boleh ke? Wali Allah boleh lah. Nak? Sekarang boleh pergi Mekah, berayu pun boleh, tapi 30,000. Sebab itu Rasid, bapak kamu dah daftarkan kamu nak pergi Mekah? Dah. Tanyalah bapak. Ayah dah daftar untuk saya ya. Bayar 1,300 boleh daftar. Daftar maksudnya kamu akan berhak menunaikan haji lah sampai duit kamu penuh dalam. Ada tak? Anak seorang tak kata boleh. Rasid anak seorang. Dah seorang pun tak handsome pula tu. Siapa tak berkenan? Tak berkenan kamu. Kenal tak Rasid tu? Tak kenal. Oh, giring kepala dia. Tak kenal. Kamu pun lawa-lawa. Ya, bukan tak lawa. Kalau yang tak lawa tak ada hidung. Ya, ada hidung semua lawa-lawa. Allah cipta kamu cantik kan? Cukup. Kamu ada cuping telinga tak? Apa guna cuping telinga? Ustaz nak tahu. Cuping telinga apa gunanya? Semua ada guna Allah jadikan. Okey. Tak percaya, kamu mandi pakai hose. Tak? Tahu? Pakai mandi tak? Ada cuping telinga. Kamu mandi basah pun, dia tak masuk telinga. Cuba kamu tekan cuping kau. Masuk ke dalam air. Tak percaya kau mandi nanti, kau tekan ni. Masuk air ke dalam. Sebab cuping tu melakis tak ada. Kan ada kan? Jijak ya Allah. Bijak Allah jadikan kita. Kita mandi tu tak masuk pun ke dalam telinga. Telinga luas ni. Tengok telinga you, lubang telinga you besar-besar. Tapi tak masuk. Sebab cantik. Dia terus turun sini. Tengok. Nampak tak? Turun terus sini. Cuba tekan cuping telinga. Dia masuk. Faham tak? Bijak Allah. Allah jadikan kita. Kita yang tak perasan. Allah jadikan hidung. Ada lubang hidung. Kenapa lubang hidung ada bulu hidung? Siapa yang tak ada bulu hidung? Tak ada bulu hidung? Ada? Ada tak bulu hidung? Ada? Kalau tak ada bulu hidung, asap kereta masuk ke dalam. Sampah masuk ke dalam. Itu sebab ada bulu hidung. Bijak tak Allah? Bijak Allah jadikan kita. Hikmatul hasanah. Hikmatul hasanah. Kebijakan yang sangat bagus. Kita je kurang fikir. Allah jadikan bulu mata supaya tidak masuk sampah ke mata. Semua ada. Ada hikmah Allah Ta'ala. Tapi kita yang tak tahu. Kita tak tahu nak guna. Ada misai. Ada janggut. Semua ada hikmah Allah Ta'ala. Hanya kita tak tahu. Sebab itu kita kena berfikir. Litafakkuri. Berfikirlah kamu. Allahul lazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahul samawati wal ard. Kita fikir. Allah jadikan langit. Allah jadikan bumi. Apa bertelamatnya? Ya, itulah kita berfikir. Sebab kita bila berfikir, kita akan beriman kuat kepada Allah Ta'ala. Baik.
Ini penerangan. Hadis tersebut sedang yang dua lagi tidak dinyatakan di sini. Kenapa? Yang demikian. Sebagai jawapannya diterangkan bahawa orang yang tidak berpuasa tidak dibunuh, tetapi dipenjarakan serta ditahan makan minumnya. Di penjara. Dia tak bunuh orang tak berpuasa. Ya. Sebab itu kalau ada penangkapan orang bulan Ramadan dia makan di kedai, ditangkap. Ramadan dia makan kat kedai selama je, ditangkap, ditahan, didenda, ditahan kan. Dia tak dibunuh. Dia tak dibunuh. Manakala haji pula satu ibadah dapat ditangguhkan kerana ini, maka tidak boleh dibunuh atau diperangi. Rasulullah SAW menyebut 3 rukun itu saja. Kerana orang yang meninggalkan boleh dibunuh dan boleh. Rasulullah SAW tidak menyebut perkara puasa, perkara haji, ya, kepada Muaz sewaktu diutus beliau ke negeri Yaman. Hanya disebut secara khusus ialah 3 rukun saja. Di Muaz memberitahu, kami tidak perangi orang yang tidak puasa, kami tidak perangi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Mungkin kerana ditangguh, tak ada duit, ada sebab, ya tak? Haji. Jadi taklah jadi. Sehingga kan orang itu mati tak menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima tak selesai. Tak. Tapi tak menjadi sebab kerana mungkin tak mampu. Yang kedua, darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan hak Islam. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya yang menerangkan bahawa apabila mereka berbuat akan demikian itu menurut sebagaimana yang diperintahkan, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Dia tidak dibunuh, tidak diperangi sebab tak puasa. Puasa tak puasa ditangkap, hanya dia jangan bagi makan, jangan bagi minum. Didera. Didenda. Ya. Okey kan? Faham kan? Kau tidak tidur kan? Okey. Dari tindakan selanjutnya, iaitu memerangi mereka yang mengkuasai harta mereka. Dengan demikian, mereka telah mendapat keselamatan dan keamanan. Seterusnya diperlakukan terhadap diri dan harta benda mereka sebagaimana bagaimana diperlakukan terhadap orang-orang Islam yang lain tanpa sebarang perbezaan. Kemudian jika mereka perbuat suatu perbuatan yang melanggar hak Islam, iaitu perbuatan yang larangannya secara keras, maka berlakulah terhadap mereka hukum yang sepadan dengan perbuatan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, melainkan dengan hak Islam. Artinya, setelah mereka memperolehi keselamatan dan keamanan tersebut, kemudian mereka melakukan perkara-perkara larangannya seperti pembunuhan, pencurian, ya, perzinaan dan lain-lain sebagainya. Maka dijalankan ke atas mereka hukum pembalasan, iaitu kalau mereka membunuh, mereka akan dibunuh. Itu nasab dia. Ya. Itu hukum. Kalau orang tu membunuh, akan ditebus dengan bunuh. Ya tak? Kalau mereka mencuri, potong tangan. Ya tak? Kalau mereka mencuri, tangan mereka akan dipotong. Demikian pula kalau mereka berzina, mereka akan direjam. Begitulah seterusnya. Kalau dia berzina, dia belum kahwin,
dia melakukan zina, belum kahwin lagi, maka dipukul 100 rotan. Satu rotan pun pening. 100 rotan. Tapi pukulan Islam tak sama pukulan Zevi. Ya, Zevi dia habis tercabut kulit. Islam tidak. Dia bukan. Tengok, pernah tengok cerita apa ni? Cerita Piramli dalam cerita apa? Allah sudah Muhammad lupa. Cara pukulan Islam. Pernah tengok tak cerita Piramli apa? Semerah Padi. Cerita Semerah Padi. Kamu tak tengok kau cerita lama. Cerita Piramli Semerah Padi. Berzinah Piramli dengan dua-duanya bujang. Maka dipukullah 100 rotan. Ya, 100. Tapi pukulannya setakat. Dia tak sampai dia gitu je. Ini pukulan Islam. Ya. Iaitu dipukul 100 rotan. Orang yang memfitnah, menuduh orang berzinah, sabit dia tidak berzinah, maka dia dipukul 80 rotan. Islam ni adil. Kalau orang yang sudah berkahwin, berumah tangga, melakukan zina, maka diletak di tengah perjalanan. Letak tengah jalan, lalu direjam sampai mati. Atau direjam, dibalik. Setiap orang lalu wajib membalik. Bila dibalik, sampailah mati. Masing-masing lalu ditanam separuh badan. Ini hukum Islam. Supaya kita tidak berzina. Mencuri anti maaf juga. Potong tangan. Kali pertama taklah dia potong. 3 kali dia mencuri aja, potonglah tangan. Kali pertama mungkin nasihat. Ya tak? Mencuri juga. Beat nak mencuri. Ni manusia. Tak sama ya. Tahu beat dia. Suka ngambil harta orang. Mencuri. Baik. Penjelasan di sini ya. Hadis ini tak banyak. Ya. Tak banyak. Tapi akhir pada hadis tersebut Rasulullah menegaskan bawah dia. Akhir pada hadis tersebut Rasulullah menegaskan bahawa hisab. Apa makna hisab? Bilangan, kiraan. Hisab atau perhitungan mereka terserah kepada Allah. Ini berarti bahawa mereka yang telah mengucap kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, maka darah mereka, harta benda mereka terpelihara dan dijamin dan terserah pada hisab atau hitungan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi terserahlah. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.